Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada yang berbahagia Datuk Dr. Mahendra Singh Nahar Singh dan seluruh peserta yang mengikuti sesi hands-on online session untuk tahun 2022. Hari ini adalah hari yang pertama, minggu pertama untuk kita mengikuti sesi yang baru di tahun yang baru. Kepada semua warga peserta iaitu warga guru yang bersama-sama dengan kita pada hari ini, saya mengambil kesempatan nak ucapkan selamat tahun baru. Semoga tahun ini memberikan lebih lagi kecemerlangan, keceriaan, kebahagiaan dan kesihatan yang baik buat kita semua. Juga kami nak mengucapkan ribuan terima kasih kerana Datuk Mahendra sentiasa berada bersama-sama dengan kita pada setiap kali sesi ini ke udara. Seperti biasa, sesi ini berlangsung pada hari Jumaat jam 3 hingga 4.30 petang. Namun pada pukul 2.50 kita akan ke udara untuk sesi snippet bersama Datuk Dr. Mahendra Singh. Oleh itu, saya tak nak membuangkan masa lagi. Saya persilakan Datuk untuk memulakan sesi pada hari ini. Dipersilakan Datuk. Terima kasih Dr. Zalina dan seperti yang lain, Dr. Zalina pun saya ingat hampir 100% hadir untuk semua sesi pada setiap hari Jumaat ini. Dan kepada semua yang hadir pada petang ini, terima kasih kerana dapat bersama dan selamat tahun baru tahun 2022, tahun yang mencabar juga bagi kita dengan pandemik yang masih kekal lagi. Pada petang ni, tajuk kita adalah School Leadership Best Practices. Kita tahu bahawa ada amalan yang terbaik, ada pemikiran yang terbaik, ada pendekatan yang terbaik, ada perasaan yang terbaik dalam pengamalan apa yang berlaku di sekolah. Minggu lepas saya utarakan tentang 3 jenis pelajar yang kita nak hasilkan daripada buku yang ditulis oleh Ken Bain, The Way College Students Learn. Dan saya sebut tentang 3 jenis pelajar atau learners. Satu, the superficial learner. Yang kedua, the strategic learner. Dan yang ketiga, the deep learner. Dan sudah pastinya kita jangka daripada sebuah sistem pendidikan, kita harapkan kita mempunyai seberapa ramai pelajar yang menjadi deep learners, yang sentiasa menyoal bukan what is in the box or what is out of the box, thinking out of the box, tapi menyoal why is the box there? How can the box be a different box? Or what happens without the box, tanpa kotak. So itu pada minggu lepas. Pada minggu ini, School Leadership Best Practices, can I have the second slide, Azwani? Pada pendapat cikgu, ya, apakah amalan terbaik kepimpinan sekolah yang boleh menjadikan sesebuah sekolah itu berjaya? What could we consider to be the most crucial school leadership best practices to follow for making any school successful? So dalam chat, tuan-tuan dan puan-puan boleh masukkan dalam 1 perkataan, 2 perkataan atau 3 perkataan, it's up to you. What you think, what practice, what kind of practice in the school? For example, the practice of having empathy, the practice of mutual respect, the practice of support, professional support, dan sebagainya. Apa amalan terbaik kepimpinan sekolah yang boleh menjadikan sekolah itu sebuah tempat yang berjaya? If you can just put it into the chat, daripada yang hadir, sekarang ada dekat 30 lebih, anyone, what best practice do you see? Different people have different thoughts. Ada pemikiran yang berbeza. Can you just type into the chat? So while you have thought about jawapan kepada soalan ni, just type it into the chat. Saya nak masuk ke slide yang ketiga. Apa yang saya paparkan di sini adalah perkara yang anda akan lihat terdapat di dinding kalau ke IAB. You'll see this on the wall. Apa yang disebut tentang school leadership, ya? Yang dia kata over the years as a reporter, ini daripada seorang jurnalis, ya.
I've never seen a good school with a poor principal or poor school with a good principal. Selalunya equation dia good school, good principal. I've seen unsuccessful schools turn around into successful schools. That means dapat pengetua yang cemerlang and the schools are turned around. Tetapi schools also can decline if they get a leader who is not up to the mark. So yang penting adalah yang ayat yang terakhir ni. Dia kalau pergi ke IAB Genting, you'll find it on dinding pada Dewan Besar IAB. In each case, the rise or fall of a school can be traced to the quality of the principal or head teacher. Yeah, it always depends on the head teacher. So head teacher itu sangat-sangat penting. Dan walaupun tuan-tuan dan puan-puan kata saya hanya guru biasa di sekolah, all of us were guru biasa. Pada tahun 80-an, jawatan kita dapat surat pelantikan, kita dipanggil guru biasa. But leading and learning, dia berkaitan. So cikgu, once you are a teacher, you are a leader. Once you are a teacher, you are a leader. That's why now teacher leaders are very important. Because that is the fundamental thing about teaching and learning. Leadership and learning are both associated, right? So if you, all of us started off as teacher leaders, except kita tak semestinya ada jawatan hakiki, kita mempunyai jawatan yang pelbagai, right? Jawatan yang pelbagai, kadang-kadang kita dilantik sebagai setiausaha peperiksaan, setiausaha sukan dan sebagainya. Ini bukan jawatan hakiki. Tapi all these are leadership. Kita mainkan peranan sebagai pemimpin. So teacher leaders, they should become owners and investors in their schools. Bukan datang untuk sewa tapak. Saya guru biasa, saya sewa tapak saja di sini. Mungkin 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, saya bertukar. No. Once you are a teacher in the school, you are a leader. And you become an owner. You become an investor in the school. And the students and your colleagues will remember you always. So all this, when we talk about, saya mulakan dengan soalan, what are best practices? Sudah pastinya kita mempunyai nilai yang kita pegang kuat sebagai pentadbir atau pengurus atau sebagai teacher leader. Tuan-tuan dan puan-puan, if you are not a PGB, you are not a PK, don't think I'm not a leader. You are a leader. Pada petang ni ada pembentangan, you are presenting and all your colleagues are listening to you. You are a leader in that presentation. I want you to watch this short video for a couple of minutes. Then very interestingly, it shows the values. Kita lihat pada nilai yang ada pada yang kita akan kelihatan akan ternampak nilai yang ada dalam yang cerminkan melalui video ini. Okay, can I have the video please, Azwani? Dia dalam Hindustan, tapi you can read the subtitles at the bottom. Please follow the subtitles. boleh. Ada suara. हेलो हेलो मैम मैं सैमसंग से अमित बात कर रहा हूँ। जी अमित, आपने टीवी की कंप्लेन करवाई है? हाँ, क्या आप 7 बजे के पहले आ सकते हैं? जी बिल्कुल। बह चला आसमान तेरे संग तू उड़ चला, इन कल कल करती नदियों सा तू बह चला, बह चला। फंस गया हूँ, बस आ ही रहा हूँ। लगता है चंदू की भेड़ों ने फिर ट्रैफिक जाम कर दिया है। जल्दी आइएगा। चला
अमित, जी आइए आइए। टीवी अंदर है। टाइम पे ठीक तो हो जाएगा ना? जी मैम। हो गया? बस मैम। हाँ, अब ठीक है। चलो चलो चलो, जल्दी चलो, शो शुरू होने वाला है। जल्दी जल्दी जल्दी, आराम से। अमित जी, रिमोट। जी वेलकम बैक टू जूनियर इंडियन आइकन। और आज की पहली कंटेस्टेंट है हम सबकी चहेती प्रेरणा। तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। हमारे हॉस्टल की है और पता है मेरी बेस्ट फ्रेंड भी। रिश्ते निभाने के लिए कभी कभी थोड़ा दूर जाना पड़ता है, इसीलिए सैमसंग सर्विस वैन्स जाती हैं देश के कोने कोने तक। Terima kasih Azwani. Ya, the message daripada ni ya, bahawa we have to go out of the way dalam apa jua kita buat ya, daripada video ni. Walaupun ni satu iklan daripada Samsung. You can Google it, you boleh masuk YouTube and you can watch this iklan again. So itu saja daripada saya pada petang ini. Reflect on the video, reflect on what I said tentang the best practices yang boleh diutarakan oleh kepimpinan sekolah dan oleh teacher leader bersama. Terima kasih, itu saja. Saya serahkan kembali kepada Dr. Zalina. Baik, terima kasih Datuk. Saya rasa so touched bila tengok video itu, bagaimana tidak mengira apapun kekurangan tetapi masih lagi boleh meneruskan perjuangan. Jadi sebagai guru juga kita di sini, saya rasa kita tahu pelbagai halangan kita akan hadapi, kita tempuhi lagi-lagi dalam era yang begitu mencabar. Tetapi bagaimana apa pun jua ada ruang dan peluang untuk kita meneruskan. Kan? Baik, terima kasih sekali lagi pada Datuk dengan perkongsian pada hari ini, iaitu School Leadership Best Practices. One, you a teacher, you are a leader. Terima kasih Datuk. Kita jumpa lagi nanti insya-Allah pada minggu hadapan. Okay, terima kasih semua. Puan-puan, ya, cikgu-cikgu yang saya hormati sekalian, kita akan teruskan sesi kita seperti biasa dan pada hari ini ialah pada siri yang ke-20 kita ke udara. Berarti sudah 20 minggu secara berturut-turut kita berjaya alhamdulillah menjalankan sesi perkongsian sesama kita dari antara guru-guru di seluruh Malaysia dan juga ada rakan-rakan kita yang juga join bersama dari Indonesia. Kita ucapkan selamat datang kepada mereka kalau mereka berada bersama-sama dan siri hari ini ialah siri yang ke-20 saya nyatakan tadi dan kita akan bertemu ataupun berpeluang mendengar perkongsian daripada Cikgu Muhammad Ridwan bin Muhammad Taib. Walau bagaimanapun sebelum kita nak mulakan, seperti biasa saya sering menyebut dan berulang-ulang kali bahawa
Siri ini ialah siri yang secara hands-on dan membawa objektif yang pelbagai. Antaranya kita nak berkongsi ilmu dan kemahiran untuk membangunkan kompetensi guru-guru yang ada dan untuk meningkatkan keupayaan selain daripada nak membina jalinan dan jaringan secara berterusan. Sesi yang dibuat adalah secara percuma dan tetap insya-Allah berpanjangan pada hari Jumaat selama 1 jam setengah dari jam 3 hingga 4:30 petang. Baik, kita punya hashtag ialah guru ataupun cikgu bantu cikgu. Kita perkenalkan Cikgu Muhammad Ridwan bin Muhammad Taib dengan tajuk perkongsiannya hari ini ialah membangunkan laman pembelajaran interaktif dengan menggunakan Microsoft Sway. Saya takut nak sebut perkataan ni, takut maksudnya lain. Saya berkali-kali tanya dengan Cikgu Ridwan, betul ke saya nak sebut ni nanti Sway ni? So kata Cikgu Ridwan betul tu doktor. Baik, apapun kita perkenalkan, Cikgu Ridwan berasal dari Kulim Kedah, pernah berkongsi pada siri yang pertama dahulu. Ya, mendapat pendidikan sarjana muda perguruan matematik dan sarjana sastra pendidikan matematik juga. Ya, dan sekarang ini sedang mengajar di Sekolah Kebangsaan Jalan Selama Serdang Kedah, Nun di utara Tanah Air. Penglibatan beliau memang banyak, kita dah tahu dari dulu lagi, seorang admin Digital Classroom Malaysia, master trainer pasukan cikgu Digital Kedah tahun 21 dan pada tahun ini juga menjadi jurulatih pembelajaran digital daerah Kulim Bandar Baru, ahli pasukan Cikgu Tube, penulis blog pendidikan Educogator. Ini saya takut saya salah sebut. Pencapaian yang telah diraih, yang dah dianugerahkan kepada beliau banyak antaranya ialah mendapat Microsoft Certified Educator (MCE), MIE Expert dari tahun 2020 sehingga sekarang, MIE Master Trainer. Saya tak jadi Master Trainer, tak expert pun. Masa buat peringkat yang pertama pun saya rasa terkial-kial saya buat. Tetapi Cikgu Ridwan dari tahun 2019 sehingga sekarang. Juga Microsoft Office Specialist Associate tahun 2021. Expert lah tu dalam Word, Excel, PowerPoint ya. Dan hari ini kita nak tengok nanti yang tentang Sway pula. Juga Google Certified Educator level 1 and 2, Apple Teacher, Cikgu Juara Digital MDEC tahun 2021 dan penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2020. Sebenarnya Cikgu Ridwan ni muda lagi, tetapi berjiwa besar dan sangat aktif dalam bidang pendigitalan ini. Jadi tak hairanlah pada hari ini perkongsiannya juga tentang bagaimana nak menggunakan laman pembelajaran secara interaktif dengan menggunakan Microsoft Sway ini. Untuk itu saya persilakan Cikgu Ridwan untuk berkongsi dengan kita. InsyaAllah sesi kita ini akan lebih menarik kerana pada hujungnya kita ada hands-on activity. Silakan Cikgu Ridwan. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Zalina selaku boleh kata moderator lah hari ini. Terima kasih diucapkan. Okey, yang berbahagia Datuk Dr. Mahendra Singh dan yang berusaha Dr. Zalina dan seterusnya, rakan-rakan guru yang mengikuti sesi pada hari ini untuk siri yang ke-20 ni. Okay, jadi alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita bersama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pada petang ni kita berpeluang sebenarnya kita diizinkan, kalau tanpa keizinan, tanpa takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin kita tak bertemu pada petang ni. Jadi alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kerana kita boleh bersama-sama pada hari ini yang kita boleh katakan sebagai satu majlis ilmu lah. Jadi saya kat sini bukan nak sharing menunjukkan saya ni terlalu pandai, tidak. Sebenarnya saya nak sharing apa yang saya tahu. Dan saya harap rakan-rakan yang berada pada hari ini sama-sama boleh gunakan pula untuk pembelajaran bersama dengan anak-anak di sekolah masing-masing. Okey, jadi pada hari ini tajuk yang saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan rakan-rakan sekalian ialah membina laman pembelajaran interaktif menggunakan Microsoft Sway.
Mungkinlah Microsoft Sway ni ada setengah orang dia tak pernah dengar langsung sebenarnya. Tapi sebenarnya Microsoft Sway ni dah lama dah ada. Jadi kita pada hari ini kita nak explore salah satu aplikasi yang menarik juga untuk kita membangunkan laman pembelajaran. Okey, baik, terlebih dahulu sebelum kita pergi dengan lebih jauh, seperti biasa untuk sesi pada petang ini saya menggariskan 3 objektif yang utamalah. Yang pertama ialah kita nak mengetahui apakah itu Microsoft Sway. Apa yang kita sebut Microsoft Sway itu apa sebenarnya? Aplikasi apa sebenarnya? Yang kedua, kita nak tahu apakah ciri-ciri asas aplikasi Microsoft Sway ini. Dan yang ketiga, pada petang ini saya harap rakan-rakan semua dapat bersama-sama dengan saya dalam sesi hands-on nanti untuk membina laman pembelajaran interaktif kita menggunakan aplikasi Microsoft Sway ini. Jadi kita akan buat secara hands-on. Jadi saya harap rakan-rakan boleh ikut serta nanti supaya hasil daripada bengkel ni tuan-tuan dan puan-puan rakan peserta semua dapat sesuatu dan boleh pula kongsikan dengan rakan-rakan di sekolah dan juga boleh juga kita gunakan untuk membina laman pembelajaran kita sendiri. Okey, baik, kita pergi dahulu kepada objektif yang pertama iaitu kita nak kenal dahulu berkaitan dengan aplikasi Microsoft Sway ni. Okey, apa yang kita perlu tahu tentang Microsoft Sway ni ialah dia merupakan sebuah aplikasi dia dalam Office Suite ataupun kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah gunakan Office 365 misalnya ataupun Office yang sebelum ni Office 2019 misalnya. Okey, dia adalah salah satu daripada aplikasi yang ada dalam Office tersebut. Tetapi bukan dalam version offline, ia adalah version online. Maksudnya kita perlulah gunakan di dalam pelayar. Dan di mana aplikasi ini memudahkan kita untuk mencipta dan berkongsi sebagai contohnya laporan interaktif ataupun cerita peribadi ataupun boleh kita katakan sebagai blog lah ataupun apa-apa presentation, persembahan dan juga banyak lagi. Sebab kerana apa? Dia nak dikatakan seperti laman web, tidak seperti laman web. Nak katakan dia seperti blog, tidak juga blog. Tapi dia lebih kepada satu laman ataupun site yang kita boleh mempersembahkan bahan-bahan yang kita ada. Yang tu yang lebih. Tetapi yang persembahan yang kita nak berikan tu secara interaktif. Maksudnya dia ada efek-efek dia yang menarik. Dia ada tulisan-tulisan yang kita boleh pilih, style yang boleh kita pilih yang menarik orang untuk melihat bahan tersebut. Okey, dan sebenarnya aplikasi ini telah diperkenalkan oleh Microsoft sejak 2015 lagi. Cuma mungkin kita jarang gunakan. Okey, jadi kita tengok dahulu apa lagi kaitan dengan Microsoft Sway ini. Okey, dengan Microsoft Sway ini, apa yang kita boleh buat ialah kita boleh mulakan dengan menambah teks dan gambar kita sendiri. Maksudnya kita nak bangunkan bahan tu, kita mulakan dengan teks dan gambar yang kita ada, kita upload masuk, kita masukkan ke dalam Microsoft Sway itu. Kemudian selain daripada itu juga kita boleh cari dan kita boleh import kandungan yang berkaitan daripada sumber lain. Okey, sumber-sumber lain tu macam-macam lah. Sebagai contoh kita nak cari image, kita nak cari video, kita nak cari sebagai contohnya video di YouTube ataupun kita ada link tertentu. Misalnya link di dalam aplikasi lain sebagai contohnya live worksheet ke ataupun aplikasi quizzes ke, kita boleh letakkan di dalam satu tempat bersama-sama dengan bahan yang lain. Okey, dan apa yang berlaku selepas kita letakkan bahan kita ataupun kita ambil pada bahan yang lain, kemudian Sway akan lakukan selebihnya. Maksudnya di sini ialah Sway akan tolong kita dari segi design, dari segi style. Kita tak payah nak sibuk, kita tak payah nak terlalu detail nak coding. Tak perlu coding, tak perlu HTML. Semua kita boleh buat dengan kita pilih dan pilih sahaja. Ini yang menyebabkan bagi saya Microsoft Sway ini sangat memudahkan. Saya dan juga mungkin insya-Allah akan memudahkan rakan-rakan peserta dan guru-guru sekalian. Okey, kita tengok lagi. Okey, jadi secara ringkasnya, saya dah beritahu tadi teks dan kita boleh gabungkan dengan bahan media seperti video, seperti image ataupun link pautan ke aplikasi lain dan dia menjadikan dia sebagai presentable website. Satu laman yang kita boleh persembahkan secara interaktif. Itulah yang kita panggil sebagai Microsoft Sway. Okey, jadi jenis presentable website yang kita boleh bina di dalam Sway ni antaranya ialah yang pertama adalah report. Sebagai contohnya cikgu nak membentangkan report berkaitan dengan satu laporan aktiviti di sekolah, misalnya perkemahan sekolah. Jadi kita boleh masukkan laporan dan juga gambar dalam tu dan dia akan generate menjadi satu
presentable website dan memang interaktif untuk kita gunakan. Selain daripada report, kita juga boleh gunakan sebagai presentation. Misalnya cikgu nak present kertas kerja untuk program perkhemahan misalnya. Jadi kita upload kita punya dokumen ke situ dan dia akan tolong susunkan ke dalam bentuk presentable website yang menarik dan interaktif. Okey, selain daripada itu juga kita boleh jadikan dia sebagai newsletters dan juga ataupun kita boleh jadikan suite ini sebagai stories ataupun personal blog kita untuk kita ceritakan tentang pengalaman kita atau kita kongsikan aktiviti yang kita jalankan bersama dengan pelajar kita. Ini banyak jenis fungsi yang kita boleh gunakan dalam suite ini. Okey, jadi tetapi pada petang ni kita akan fokuskan kepada nak membina laman pembelajaran. Itu yang kita nak fokuskan pada petang ni. Okey, kita tengok contoh laman pembelajaran yang saya pernah buat sebelum ini, tapi mungkin ini bukan contoh yang terbaik lah cikgu-cikgu. Jadi cikgu-cikgu boleh tengok. Jadi kita akan tengok sama-sama pada petang ini. Kita buka dahulu satu. Okey, Microsoft Suite ni. Okey, ini contoh bahan yang saya masukkan ke dalam Microsoft Suite. Okey, di mana kita bahan yang kita masukkan tu dia akan jadi satu presentation. Okey, ni dah dalam bentuk presentation lah ni. Jadi kita boleh scroll ke bawah, kemudian dia keluar efek daripada tepi, transition untuk animation untuk teks tersebut. Kemudian kita boleh masukkan nota-nota. Okey, nota-nota kita, kemudian kita boleh masukkan video. Okey, video ni saya ambil daripada cikgu Suzalina binti Aman. Yang ni cikgu matematik tahun 2 ni contoh. Okay, kita boleh masuk video di sini dan kita boleh masukkan arahan untuk latihan kepada pelajar kita ataupun murid kita yang menggunakan laman ini. Okay, jadi apa yang kita boleh buat dengan laman pembelajaran ini, dia akan jadi lebih tersusun. Maksudnya bahan-bahan yang cikgu dah buat tu, dia akan susun mengikut flow pembelajaran tu. Jadi memudahkan untuk murid kita mengikuti ataupun mengulang kaji subjek yang kita ajar tu di dalam satu site. Okay, macam sebelum ni berlaku PDPR. Jadi ini salah satu cara juga untuk kita buat untuk membantu murid kita menjalankan PDPR dengan lebih berkesan. Berbanding dengan cara kita bagi dalam, contohnya kita bagi dalam WhatsApp pun boleh juga kan sikit-sikit. Tapi kalau kita buat dalam site ni, dia akan tersusun daripada satu sampailah yang terakhir. Okey, ini contoh. Okey, dan selain daripada itu juga, okey, contohnya kalau cikgu perasan site ni ke bawah, okey, dan dia ada satu button di bahagian kanan ni. Okay, jadi saya tunjukkan kita boleh summarizekan site ni. Bila kita klik di sini, summarize untuk site ni akan ditunjukkan di sini. Maksudnya bahan kita boleh buat bahan pertama, bahan kedua, bahan ketiga, bahan keempat dan seterusnya. Okay, jadi daripada site ataupun laman ini kita boleh buat satu directory untuk bahan-bahan kita. Itu yang menariknya tentang Microsoft Suite ni. Okey, itu satu contoh berkaitan dengan laman pembelajaran. Okey, selain daripada laman pembelajaran juga, yang ni satu contoh lagi yang mana boleh digunakan juga untuk laman lain. Sebagai contohnya laman eco-curriculum. Macam baru ni PDPR, cikgu-cikgu tak boleh buat aktiviti eco-curriculum bersemuka. Jadi salah satu cara dia ialah kita boleh buat site dalam Suite ini dan kita minta murid ikuti aktiviti yang kita telah susun di situ. Okey, sebagai contoh ni di sini kita tengok. Okey, ini contoh untuk perjumpaan e-Koko Persatuan STEM pada 16 Jun yang lepas. Okey, jadi kebetulan untuk aktiviti ni, okey, murid perlu baca informasi yang diberikan. Okey, ini adalah bahan-bahan dia. Okey, bahan-bahan yang kita susun. Okey, kemudian lepas murid selesai baca, okey, dan kita minta murid jawab kuis misalnya. Ni contohlah. Okey, dan saya tak katakan ni contoh terbaik cikgu-cikgu. Mungkin cikgu-cikgu boleh bangunkan laman yang lebih menarik, lebih banyak bahan lagi untuk murid-murid cikgu. Okey, ini contoh saja. Jadi setelah murid dah lihat bahan-bahan yang kita beri, kita minta murid jawab kuis. Okey, yang ni kuis saya buat dalam bentuk yang lain. Saya buat dalam form, Microsoft Form, dan kita linkkan di sini. Nanti murid klik dan dia akan buka ke dalam Microsoft Form. Okey, ini contoh saja yang kita boleh buat. Dua contoh yang boleh saya berikan pada petang ini untuk menggambarkan bagaimana laman pembelajaran yang saya masukkan tu. Okey, kita teruskan. Okey, jadi idea untuk laman pembelajaran ni saya nak lontarkan kepada cikgu-cikgu ialah dua cara. Yang pertama, cikgu-cikgu boleh membangunkan laman pembelajaran yang mana untuk kegunaan murid. Maksudnya cikgu buat sendiri laman pembelajaran tersebut, cikgu beri link kepada murid-murid untuk murid-murid sendiri explore. Itu satu cara. Dan satu lagi yang saya sangat galakkan ialah laman pembelajaran yang mana dibangunkan sendiri oleh murid sebagai salah satu daripada project based learning ataupun pembelajaran
berasaskan projek. Jadi kita bagi tajuk pada murid, murid bangunkan satu laman pembelajaran. Okey, kalau sebelum ni zaman-zaman dulu kita pakai buku scrap kan. Okey, tapi sekarang ni kita boleh gantikan buku scrap yang dulu tu dalam bentuk laman pembelajaran Microsoft Suite ini. Jadi ini dua idea yang saya boleh utarakan pada cikgu. Nanti cikgu boleh try yang mana satu yang cikgu rasa sesuai. Sebab kadang-kadang kita perlu bangunkan untuk murid, kadang-kadang kita boleh galakkan pula murid untuk bangunkan laman pembelajaran mereka sendiri sebagai salah satu daripada PBL. Okey, baik. Itu secara ringkas berkaitan dengan laman pembelajaran Microsoft Suite. Okey, kita tengok objektif yang kedua. Kita nak kenal pula ciri-ciri asas bagi aplikasi Microsoft Suite. Okey, ciri-ciri asas Microsoft Suite ni sebab dia simple sangat. Dia tidak terlalu complicated. Memang tidak complicated sebab menu dia pun simple dan cikgu boleh gunakan dengan sangat berkesan sebenarnya. Okey, kita tengok ciri-ciri dia. Okey, ciri-ciri dia ada beberapa ciri yang saya nak terangkan di sini atau 6 ciri. Yang pertama, okey, berkaitan dia adalah termasuk dalam langganan ID Delima. Okey, kita tengok satu persatu lah cikgu Okey, kita tengok slide satu persatu. Okey, yang pertama dia adalah termasuk dalam langganan ID Delima. Okey, bagi guru-guru yang bersekolah di sekolah kerajaan di Malaysia, kita beruntung sebab kita diberikan ID Delima. Dan dalam ID Delima ini sebenarnya telah pun termasuk langganan untuk Office 365. Yang mana dalam Office 365 tu kita ada aplikasi Microsoft Suite. Jadi kita boleh gunakan Suite ini untuk kita create laman pembelajaran kita. Untuk kita gunakan laman pembelajaran kita tu secara interaktif lah. Sebab kita Suite ini memang boleh membangunkan aplikasi laman pembelajaran interaktif. Okey, ini satu ciri yang pertama. Okey, ciri yang kedua, selain daripada itu juga bagi guru yang tak ada ID Delima, jangan risau cikgu-cikgu sebab walaupun tak ada ID Delima, cikgu-cikgu boleh gunakan ID personal secara percuma. Okey, yang ni adalah alternatif kepada ID Delima. Okey, jadi kalau cikgu tak ada ID Delima, janganlah sedih cikgu. Pada petang ni cikgu masih lagi boleh buat bersama-sama dengan saya nanti hands on menggunakan ID personal cikgu. Okey, mungkin cikgu nak guna ID Gmail cikgu ke ataupun ID Yahoo ke, cikgu boleh gunakan. Yang penting ID tersebut perlulah didaftarkan sebagai ID Microsoft terlebih dahulu. Okey, nanti saya akan tunjukkan sebentar lagi semasa hands on bagaimana kalau cikgu-cikgu nak daftar ID personal sebagai ID Microsoft. Kita nak add on masuk produk Microsoft ke dalam ID personal kita. Okey, ini ciri yang kedua. Cikgu Ridwan. Ya. Cikgu Ridwan laju sangat, slow down sikit. Oh, ya kah, sorry. Okey. Okey, baik-baik. Okey, saya perlahan sikit. Okey, terima kasih doktor. Okey, itu edit yang kedua. Okey, ciri-ciri yang ketiga ialah terdapatnya template. Template bagi laman yang kita nak bangunkan ataupun kita panggil sebagai site template lah. Okey, template ni dia dah ada design-design dia sendiri, dia dah ada contoh-contoh teks, kita boleh gantikan teks tersebut dengan teks kita. Itu ciri-ciri dia lah yang sangat menarik. Jadi kalau cikgu rasa macam nak mulakan dari zero tu susah lah. Okey, jangan risau. Kita boleh gunakan daripada template. Okey, cuma template ni dia dah ada lah siap-siap image dalam tu. Dia dah ada teks dalam tu. Cuma kita kena ubah sesuai dengan cara kita delete ataupun padam teks yang lain ataupun image yang kita rasa tak berkaitan. Dan kita gantikan dengan teks ataupun image yang kita nak lah. Sebagai itu yang kita boleh gunakan dalam site template. Okay, tapi setengah orang dia tak suka gunakan site template ni. Jadi kalau tak suka menggunakan site template, kita boleh mula daripada zero. Daripada zero tu cikgu jangan risaulah sebab zero ni ialah kita masukkan bahan-bahan kita, nanti design dia akan tolong susunkan. Kita boleh pilih dia daripada style yang dicadangkan. Nanti kita boleh tengok yang tu nanti. Nanti kita akan cuba dalam sesi hands on nanti. Okey, ini ciri yang ketiga. Okey, kita tengok ciri yang keempat. Okey, ciri yang keempat ialah yang mana dalam aplikasi Microsoft Suite ini, cikgu boleh masukkan bahan teks dan media sendiri dan juga boleh juga cikgu nak menggunakan hasil carian. Okey, kita tengok dekat skrin sekarang. Okey, yang di bahagian sebelah kiri ni saya biarkan dia macam ni kan, warna merah ni. Okey, yang ni kita boleh drag and drop bahan media daripada komputer. Maksudnya kalau kita ada simpan image ataupun kita ada simpan bahan kita klik, tarik, pergi ke situ.
dia akan automatik masuk ke dalam sway itu tersebut. Okay, itu yang dimasukkan dengan bahan kita sendirilah. Tapi kalau contohnya cikgu rasa macam tak ada bahan dalam komputer cikgu nak terus search saja, kita boleh buat carian di bahagian kanan. Bila kita klik gambar image ni, dia akan keluar bahagian sebelah kanan ni nanti. Nanti kita akan tengok dalam sesi hands-on secara detail lah. Okay, jadi kat sini dua cara, sama ada gunakan bahan sendiri, image sendiri, ataupun kita boleh gunakan fungsi search untuk dia cari image yang kita nak. Okay, ini yang menarik ni di dalam aplikasi Microsoft Sway. Okay, ini ciri-ciri yang keempat. Okay, seterusnya ciri-ciri yang kelima. Okay, kita juga diberikan pilihan design ataupun style yang banyak jugalah. Jadi dekat situ kita boleh, lepas kita masukkan teks, lepas kita masukkan image, kita boleh pilih style yang kita nak. Okay, yang ni sebagai contoh lah kat sini. Dan setiap style tu sebenarnya dia bukan fix. Cikgu boleh customize lagi. Kalau cikgu nak tukar font, cikgu nak tukar warna dia, cikgu boleh tukar. Background cikgu nak tukar, boleh. Tak ada masalah. Jadi style ni sebagai memudahkan cikgu-cikgu untuk membangunkan laman pembelajaran. Okay, tetapi kalau cikgu rasa macam cikgu ada masa lebih, cikgu nak tukar, contohnya tak nak yang ni warna biru, nak guna warna orange, cikgu tukarlah warna orange. Boleh. Ataupun background ni tak nak lambang yang gambar kilat-kilat ni, cikgu nak tukar gambar image cikgu sendiri, boleh cikgu, tak ada masalah. Kita boleh customizekan mengikut kehendak kita. Jadi terpulang pada cikgu lah. Tapi kalau kita nak jimat masa, kita gunakan je lah yang ada dekat sini. Style-style ni kita pilihlah satu-satu. Kita boleh klik satu persatu supaya kita boleh tengok, oh design ni sesuai ataupun design ni tak sesuai untuk bahan yang kita nak buat tu. Aman yang kita nak buat tu. Okey, ni ciri yang kelima. Okey, dan ciri yang terakhir yang sangat menarik di dalam aplikasi Sway ni, contohnya cikgu tak ada masa nak fikir pasal design, cikgu boleh klik sahaja button remix. Dia ada satu button yang kita namakan sebagai remix. Sway akan pilihkan style untuk kita. Style macam mana? Dia akan pilihkan. Kita tekan remix, dia akan ubah design. Tekan remix lagi, dia ubah lagi design. Tekan remix lagi, dia akan ubah lagi design. Jadi sebanyak mana cikgu rasa macam nak mudah, cikgu tekan remix, dia akan terus boleh tukar design. Tetapi seperti biasa, masih lagi cikgu boleh customize kalau cikgu nak customize setelah cikgu tekan remix pun. Jadi di situ sangat menariklah untuk cikgu-cikgu cuba aplikasi Microsoft Sway ini. Okey, baik. Kita teruskan kepada objektif yang ketiga. Jadi pada hari ini, kita nak cuba membangunkan satu laman pembelajaran interaktif menggunakan Microsoft Sway. Okey, secara hands-on. Kita terlebih dahulu, sebelum kita mulakan, okey, saya nak minta kerjasama cikgu-cikgu. Okey, ini adalah bahan yang saya sediakanlah untuk sesi hands-on pada hari ini. Jadi nak minta cikgu tolong buka bahan tersebut. Okey, boleh scan QR code tersebut ataupun boleh buka link yang saya paparkan di slide sekarang untuk cikgu ambil dulu bahan-bahan tersebut. Okey, ini saya cadangkanlah, tapi andai kata cikgu nak guna bahan cikgu sendiri boleh. Tak jadi masalah. Cuma kalau nak cikgu nak follow betul-betul saya punya sesi hands-on pada hari ini, cikgu download semua bahan-bahan ini. Dalam folder tu ada banyak bahan, ada beberapa bahan lah. Ada pautan, ada saya letakkan kat situ SK dan standard kandungan dan standard pembelajaran, sebab nanti kita nak copy and paste saja masuk ke dalam site kita. Tapi kalau cikgu rasa macam cikgu nak gunakan bahan cikgu, saya tak ada masalah. Jadi cikgu boleh buat gunakan bahan cikgu terus. Jadi lepas habis sesi ni terus siap satu set untuk subjek cikgu. Tapi untuk sesi petang ni, untuk saya tunjukkan pada hari ini, saya akan tunjuk subjek yang saya ajar lah, iaitu subjek matematik. Jadi kalau cikgu rasa sesuai, cikgu boleh buka link ni dan cikgu boleh download dahulu. Okey, jadi bahan tersebut adalah saat saya tunjukkan. Sekejap ya. Okey, ini bahan-bahan yang ada kat dalam folder tersebut. Ada SK dan SP, iaitu standard kandungan dan standard pembelajaran. Kemudian ada link video yang saya nak masukkan nanti. Kemudian ada satu link live worksheet di dalam tu juga. Okey, dan ada contoh nota kemahiran proses sains. Ini saya akan tunjuk nanti satu sesi lagi sekejap lagi. Okey, dan satu folder dalam tu ada nota darab. Okey, ini contoh sajalah. Jadi cikgu-cikgu boleh download untuk memudahkan cikgu-cikgu ikuti sesi hands-on pada petang ni. Jadi lebih mudahlah untuk cikgu-cikgu ikuti. Okey. Okey, saya boleh teruskan ke doktor? Boleh. Saya juga dah masukkan pautan itu dalam ruangan chat. Okey, jadi nanti pautan ni pun nak minta cikgu simpan. Nanti saya akan masukkan slide yang saya share pada petang ni di dalam pautan yang sama juga, supaya cikgu boleh download nanti. Mudah untuk cikgu rujuk kemudian nanti.
Okey, jadi nanti kita akan teruskan kepada sesi hands on. Okey, sesi hands on pada petang ni apa yang kita nak buat? Okey, yang pertama saya nak tunjukkan kepada cikgu cara-cara macam mana kita nak access Microsoft Suite ni. Apa yang kita perlu buat? Nak buka dia, kita nak pergi ke mana kan? Sebab mungkin cikgu tak biasa gunakan, jadi kita nak kena tahu dulu cara untuk access terlebih dahulu. Okey, seterusnya sesi hands on tu kita teruskan dengan cara daftar dan log masuk akaun Microsoft. Akaun Microsoft ni kalau cikgu pakai ID 5 memang dah ada. Tapi kalau cikgu pakai ID personal mungkin belum ada. Otherwise cikgu pernah menggunakan ID personal tersebut untuk daftar produk-produk yang berkaitan dengan Microsoft. Contohnya pernah daftar guna OneDrive ke, gunakan ID personal tersebut, atau pernah daftar menggunakan Microsoft Educator Center ke menggunakan ID personal tersebut. Yang tu dikira sebagai akaun Microsoft. Tapi kalau tak pernah langsung, jadi kita kena daftar dululah. Jadi saya akan tunjukkan juga cara untuk daftar nanti. Okey, yang ketiga kita akan teruskan dengan cara membina laman pembelajaran. Okey, yang ni kita akan mulakan menggunakan menu, salah satu menu yang ada kat situ, iaitu menu create new. Okey, kita akan mulakan daripada zero. Sebab saya nak tunjukkan basic dia dulu supaya cikgu faham. Bila cikgu dah faham nanti cikgu boleh pilih lah cikgu nak create new ke atau cikgu nak guna template ke. Sebab template sebenarnya boleh cikgu nak gunakan. Cuma macam saya cakap tadi, bila template tu dia dah ada image dia ada teks dia. Jadi cikgu kena delete teks tu, kemudian cikgu kena gantikan dengan teks cikgu. Jadi bagi saya proses tu agak leceh sedikit lah. Tapi untuk memudahkan kita mula daripada baru. Sebab jangan risau cikgu, walaupun mula daripada baru sebenarnya proses dia sangat mudah. Dia tak susah mana pun sebenarnya. Okey, ni yang ketiga. Okey, yang keempat kita akan cuba lepas kita dah masukkan bahan-bahan kita tu nanti dalam laman pembelajaran tu, kita nak ubah reka bentuk je. Macam mana kita nak ubah design dan style dia yang saya tunjukkan tadi, dan kita nak cuba buat remix tu tadi. Yang tu sebabnya saya terangkan ciri-ciri dulu supaya cikgu nampak proses dia. Okey, setelah yang keempat, kita akan teruskan yang kelima, cara untuk membina laman pembelajaran, tetapi kali ini kita gunakan menu start from document. Okay, selain daripada kita masukkan bahan, sebagai contohnya bahan teks, bahan image tu, kita drag and drop satu-satu tu, kita juga boleh mulakan. Sebagai contoh, cikgu dah ada satu dokumen Word tentang nota contoh sign kan, nota sign tadi. Dalam sampel tu ada nanti nota sign, saya akan tunjukkan. Okey, daripada nota sign tu kita boleh terus upload dan dia akan terus designkan untuk cikgu. Ini salah satu kelebihan Microsoft Suite yang kita boleh gunakan dan sangat pantas untuk menghasilkan site. Nanti kita akan tengok juga yang ni. Dan yang terakhir pada petang ni saya akan terangkan juga kepada cikgu cara untuk cikgu kongsikan pautan laman tersebut. Okay, jadi kita dah buat laman tersebut, mestilah kita nak kongsikan kepada orang lain kan, sekurang-kurangnya untuk murid ataupun pelajar kita. Jadi macam mana cara kita nak kongsikan link tersebut? Nanti saya akan tunjukkan juga. Jadi pada sesi hands on pada hari ini kita akan go through ke 6 step ini. Okey, boleh? Boleh kita teruskan, Doktor? Okey, baik. Jadi terlebih dahulu kita akan pergi yang pertama, iaitu cara untuk akses Microsoft Suite. Okey, jadi untuk sesi hands on ni saya akan terus kepada browser lah. Maksud saya akan buka pelayar, saya gunakan Microsoft Edge. Cikgu-cikgu kalau cikgu-cikgu gunakan aplikasi Google Chrome ke pun boleh, tak ada masalah. Dia tidak semestinya menggunakan aplikasi Microsoft Edge. Tapi sebaik-baiknya boleh gunakan Microsoft Edge lah. Okey, baik. Untuk kita akses kepada Suite, cikgu boleh type dekat ruang URL tu suite.office.com. Okey, saya ulang sekali lagi. Cikgu boleh type kat situ suite.office.com. Jadi saya pastekan link ini ke ruangan chat lah. Jadi cikgu boleh klik saja di ruangan chat tu. Okey, suite.office.com, cikgu enter. Okey, kalau cikgu dah memang ada akaun Microsoft, dia akan keluar terus macam ni. Okey, tapi kalau cikgu belum pernah login mana-mana akaun Microsoft, dia akan keluar untuk login terlebih dahulu. Okey, jadi saya nak tunjukkan kepada cikgu kalaulah cikgu tak ada akaun Microsoft. Kalau dah ada, dia akan automatik keluar macam ni lah. Welcome to Suite. Maksudnya kita dah masuk kepada aplikasi Microsoft Suite. Okey, tapi bagi yang tak ada akaun dengan Microsoft, saya tunjuk contoh. Okay, saya buka private satu nak tunjuk kat cikgu. Okey, kalau contoh cikgu belum ada lagi akaun Microsoft, dia akan keluar untuk cikgu sign in macam ni.
Dia akan keluar minta untuk cikgu sign in. Okey, bagi guru-guru yang ada ID D5, boleh terus login menggunakan ID D5. Okey, bagi yang tak ada, okey, cikgu belum ada lagi ID akaun Microsoft ini, cikgu boleh gunakan ID personal cikgu, Gmail ke ataupun Yahoo ke sebagainya. Tetapi cikgu tak boleh terus sign in. Cikgu kena create one dulu. Maksudnya cikgu kena linkkan akaun Gmail cikgu ataupun akaun Yahoo cikgu dengan ID Microsoft terlebih dahulu. Jadi untuk yang belum ada, kita akan create one dahulu lah. Jadi kita klik pada yang perkataan kecil di bawah tu, create one. Kita klik di situ. Okey, dan dia akan minta cikgu masukkan ID cikgu. Okey, di sinilah cikgu masukkan ID Gmail cikgu. Okey, sebagai contoh saya masukkan ID Gmail saya sebagai contoh. Okey, contohlah saya masukkan ID salah satu ID Gmail saya. Okey, contoh. Okey, cikgu boleh masuklah Gmail ke Yahoo ke dan sebagainya. Cikgu boleh teruskan. Okey, kemudian setelah masukkan ID tersebut, cikgu boleh klik next. Okey, sorry, tak boleh pakai ID ni. Okey, jadi ingat ini kena pakai ID personal lah. Okey, saya try sekali lagi. Okey, contoh saya ambil Gmail ni. Okey, Gmail ni senang dah ada. Okey, klik next. Okey, yang ni kalau cikgu dah pernah daftar, dia akan keluar macam ni. Is already a Microsoft account. Okey, jadi kalau cikgu dah ada, cikgu boleh terus login lah menggunakan ID dan password yang cikgu pernah gunakan sebelum ni. Kalau dia belum ada lagi, dia akan minta cikgu isikan detail. Cikgu isikan detail terlebih dahulu. Dan nanti setelah selesai, cikgu boleh login. Okey, ni saya tunjuk contoh je lah. Okey, jadi saya kembali dulu. Okey, sebagai contoh cikgu dah ada ID personal. Okey, saya tunjuk untuk hari ni ID personal saya lah. Tapi kalau cikgu nak gunakan ID D5, boleh teruskanlah menggunakan ID D5. Okey, sebagai contoh saya masukkan ID personal saya. Okey, personal, saya gunakan ID personal saya klik next. Okey, dan saya masukkan password. Dan kemudian saya klik pada sign in. Okey, saya teruskan. Okey, yang ni soalan biasalah, dia akan tanya still sign in. Okey, kita tick don't show this again dan kita klik yes. Okey, ni biasanya kali pertama lah dia akan tanya. Okey, setelah kita login, dia akan dapat paparan yang sama, iaitu welcome to Sway. Okey, jadi syarat dia mesti ada akaun Microsoft dululah. Menggunakan ID D5 ataupun menggunakan ID personal yang kita dah daftarkan dengan Microsoft account. Okey, bolehkah setakat ni cikgu sebelum saya teruskan? Okay, kalau ada yang tertinggal ataupun nak minta saya slowkan sikit, tolong bagi tahu cikgu. Supaya saya tak terlalu laju. Okay, jadi saya sambil-sambil saya tengok di ruangan chat, alhamdulillah belum ada lagi. Kalau ada apa-apa boleh, kalau segan nak buka mic, boleh terus di ruangan chat, tak ada masalah. Kita akan sama-sama bantu cikgu. Okey, jadi inilah paparan pertama aplikasi. Okey, saya ada masalah tak boleh guna. Okey. Okey, baik, terima kasih Cikgu Irfan. Okey, jadi kalau cikgu ada masalah dengan ID D5, tak ada masalah, cikgu boleh gunakan ID personal cikgu. ID personal cikgu tu, tapi cikgu kena daftarkan dahulu dengan Microsoft account lah. Okey. Kalau okey, ada lagi masalah teknikal yang dihadapi yang mungkin saya boleh bantu sebelum saya teruskan? Ada tak? Okay, kalau tak ada saya akan teruskan. Okey, ini adalah paparan pertama yang kita akan dapat untuk Microsoft Sway ni. Okey, jadi welcome to Sway. Itulah ayat dia lah. Okey, bagi yang tertinggal, okey, Cikgu Rashida. Okey, kalau cikgu nak masuk, cikgu buka alamat Sway. Sekejap saya paste semula. Okey, sway.office.com. Itu alamat dia. Okey, sway.office.com. Dan cikgu mesti login menggunakan ID Microsoft. Okey, macam saya terangkan tadi, ID Microsoft tu mesti kalau cikgu gunakan ID D5, cikgu kena register dulu. Okey. Jadi boleh saya teruskan dulu kot. Saya teruskan dahulu. Okey, jadi Microsoft Sway ni kita nak mulakan dengan membina laman pembelajaran. Okey, kalau kita tengok paparan di sini, di atas ni ialah contoh senarai Sway yang kita pernah buat. Okay, kalau kita dah ada banyak Sway, dia akan paparkan di atas ni lah. Kalau tak ada, kat bahagian ni mungkin kosong lagi lah. Okey, tak menjadi masalah. Okey, bahagian bawah kita akan boleh tengok template. Okey, kalau kita nak mulakan dengan template di sini pun boleh juga. Okey, dia ada banyak template. Tapi macam saya terangkan tadi lah, kalau kita gunakan template ni, memang boleh. Tak ada masalah nak gunakan template ni. Cuma dia dah ada image. Okey, saya tunjuk satu contoh. Okay, saya klik pada template tersebut. Okey, dia dah ada. Okey, macam yang ni, dia dah siap
ni kita boleh edit. Macam yang ni dia kosong. Okey, dah ada banyak lagi template kat sini. Kalau kita klik kat sini, contoh resume ni contoh Okey, dia dah ada teks-teks dia kat sini. Ni contoh. Jadi cikgu perlu edit teks tersebut. Kalau tidak, dia akan ada teks yang asal lah. Tapi tak jadi masalah kalau cikgu suka edit daripada template. Tak ada masalah pun. Boleh je dia. Sebenarnya tak jadi masalah. Okey, tapi pada petang ini saya akan tunjukkan kita nak start daripada zero. Okey, menggunakan bahan-bahan yang saya bagi pada sesi awal sesi tadi. Okey, Cikgu Sarah tak boleh sign up sebab dia naik there's a temporary problem. Okey, baik. Saya rasa nanti untuk masalah teknikal ni saya akan cuba bantu di akhir sesi lah. Cikgu boleh direct personal contact dengan saya nanti selepas habis sesi. Nanti saya akan bantu sebab saya akan teruskan dululah Dr. Zalina Sebab nanti kalau ada cikgu yang ada masalah teknikal, saya akan bantu pada selepas habis sesi nanti. Okey, saya teruskan dahulu. Okey, saya teruskan. Okey, kita akan mulakan daripada create new ini. Okey, jadi kita klik pada create new. Okey, dan ini adalah paparan untuk kita membina laman pembelajaran kita. Okey, dia seolah-olah macam ada kepingan-kepingan kad lah. Tapi dia bukan macam slide, dia macam kepingan-kepingan kad yang mana kita boleh masukkan image di bahagian kiri ni. Okey, kalau cikgu boleh tengok kat situ, dan kita boleh masukkan teks di bahagian kanan. Okey, sebagai contohnya pada petang ni kita nak mula bangunkan kita punya laman pembelajaran. Okey, sebagai contoh, saya nak buat laman pembelajaran berkaitan dengan tajuk matematik yang saya ajar. Okey, sebagai contohnya saya gunakan tajuk darab. Okey, darab tahun 2. Okey, contohlah. Okey, darab tahun 2. Okey, dan di sini ada background yang kita boleh masukkan ke dalam suite ini. Okey, cara nak masukkan background ni senang je. Cikgu daripada komputer cikgu ni, okey, ni contoh folder dia. Saya buka folder yang saya nak ni. Okey, ini adalah image yang saya nak masukkan ke dalam suite ni. Okey, saya klik pada image ini dan saya drag, saya lepaskan dekat suite. Semudah tu. Okey, jadi kita drag dan dia akan masuk kat sini. Jadi dia akan masuk kat sini sebagai image yang kita nak. Okey, jadi kalau cikgu nak tengok hasil dia, sebenarnya senang je. Cikgu pergi kat belah kanan, ada button play di atas ni. Okey, button play ni kita boleh berulang kali klik button play, kemudian kita edit balik. Kalau kita tak puas hati, kita boleh edit. Jadi kita nak tengok hasil dia, kita tekan play. So dia akan keluar macam ni. Ni contoh dia. Okey, ni baru satu kita masukkan kan. Jadi kalau kita rasa macam okey dah, tak apalah, kita edit balik, kita klik pada button edit. So kita akan kembali kepada dalam bentuk storyline. Okey, ni kita panggil sebagai storyline. Dia dalam bentuk storyline cikgu. Okey, sebagai contoh kita dah masukkan tajuk tadi dengan image dia. Kemudian kita boleh tambah lagi storyline yang kita nak masukkan ke dalam suite ini. Okey, kita klik pada button tambah ini. Okey, kita boleh tambah macam-macam lah. Okey, sebagai contohnya saya nak tambahkan heading. Maksudnya tadi adalah tajuk. Tajuk untuk tajuk besar. Okey, sekarang ni saya nak tambah satu heading. Okey, heading pertama ni saya akan letak kat situ ialah standard kandungan dan standard pembelajaran. Ini contohlah, ni pilihan lah cikgu. Kalau cikgu nak buat laman pembelajaran yang baik, cikgu boleh gunakan format ni lah. Maksudnya kita buat dahulu standard kandungan, standard pembelajaran. Okey, itu adalah tajuk dia. Okey, kemudian saya klik tambah lagi. Saya klik teks. Okey, saya nak tambahkan standard kandungan dan standard pembelajaran. Okey, okey, background boleh pilih sedia ada juga sebenarnya cikgu. Ya, betul. Kita boleh pilih background yang sedia ada, yang ada kita nak upload pun boleh, kita nak cari pun boleh. Saya akan tunjukkan. Okey, di sini standard kandungan dan standard pembelajaran. Okey, saya kembali kepada folder tersebut. Okey, baik, dalam ni saya dah sediakan standard kandungan dan standard pembelajaran. Okay, jadi kalau cikgu ada standard kandungan dan standard pembelajaran cikgu boleh masukkan lah. Okay, saya copy saja teks ni. Okay, kemudian saya masukkan di sini. Okay, standard kandungan, standard pembelajaran akan objektif. Okay, objektif ada satu saja. Okay, jadi kita boleh susunlah teks itu berdasarkan. Okay, di sini cikgu jangan risau. Dia tak ada tulisan yang kita boleh buat macam dalam Word tu. Kita masukkan saja teks, nanti dia akan tolong designkan kepada kita. Jadi cikgu jangan risau tentang ni. Okey, sebagai contohnya standard kandungan cikgu letak kat situ. Okey, kemudian standard kandungan ni cikgu nak boldkan. Okey, bold ni kita kat sini dia tak ada bold, kita pakai emphasize.
Okay, dia akan besarkan untuk kita. Okey, standard pembelajaran pun sama juga. Saya enterkan yang ni. Yang ni pun saya nak emphasize. Okey, objektif pun saya nak emphasize. Okey, macam tu. Ini pilihan lah. Okey, jadi kita dah buat satu section untuk standard kandungan dan standard pembelajaran. Okey, terpulang pada cikgu, kalau cikgu tak nak gunakan istilah ni, cikgu boleh gunakan objektif pun boleh. Boleh, tak ada masalah. Objektif pembelajaran. Kita gunakan satu istilah lah. Okey, setelah kita selesai buat dua bahagian ni, okey, contohnya untuk yang berikutnya, saya nak tambahkan nota. Okey, nota tu macam mana? Nota sebagai contoh, saya dah ada satu nota. Darab ni dalam bentuk image macam ni. Nota kita boleh masukkan dalam bentuk teks, boleh juga kita masukkan dalam bentuk image. Jadi tak ada masalah lah. Jadi kita klik pada next, kita add pada insert content ni, kita klik pada button ni. Saya tambah heading yang seterusnya. Okay, kenapa saya keep on tambah heading? Okay, heading ni sebenarnya membentuk section. Dia membentuk bahagian. Dia akan menjadikan kita punya laman tu teratur, satu bahagian demi satu bahagian. Kalau cikgu tak wujudkan heading section ataupun heading ni dulu, nanti dia akan bersambung-sambung. Itu tujuannya kita masukkan heading terlebih dahulu. Okey, sebagai contohnya, saya letak kat sini untuk nota. Okey, saya nak buat nota untuk bahagian yang kedua ni. Tadi dah kita buat standard pembelajaran, objektif pembelajaran ni. Okey, bahagian kedua kita buat nota. Okey, kemudian setelah saya masukkan tajuk, saya klik pada butang add, insert content ni. Tapi kali ni saya nak masukkan image. Okey, sebab tadi nota saya dalam bentuk image. Kalau nota cikgu dalam bentuk teks, cikgu masukkan teks. Tapi kalau nota cikgu dalam bentuk image, kita klik pada image. Okey, image kat sini, ni di sini ada ada pilihan sama ada kita nak drag image kita ataupun kita nak cari dalam Google. Di sini bukan Google lah, sorry. Nak cari dalam Bing. Okay, dalam Microsoft dia gunakan istilah Bing. Maafkan saya. Okay, dia sama fungsi macam Google juga. Cuma kelebihan dia di sini ialah kita boleh cari di dalam Sway ni dan terus masukkan. Okay, kalau cikgu nak masukkan. Okay, tapi untuk yang ni saya akan tunjukkan kita nak masukkan daripada bahan yang kita dah sediakan tadi lah. Okay, sebagai contohnya slide 3 ni sampai slide 9. Okay, ni bahan yang saya dah sediakan terlebih dahulu. Jadi saya drag saja masuk ke sini. Ke kotak nombor 2 ni. Dan secara automatik dia akan masuk ke dalam ni. Okey, kita tunggu sekejap. Dia upload. 7 image ni. Okey, ni contoh dia. Okey, dan setiap image ini kita boleh masukkan caption kalau kita nak. Maksudnya contohnya ada penerangan cikgu nak tulis kat situ, kita boleh masukkan. Kalau tak nak pun tak jadi masalah. Okey, jadi image ni pula kita boleh susun, kita boleh groupkan dia jadi satu group. Okey, dan juga kita boleh pilih kat sini 3 jenis emphasis dia. Sama ada kita nak jadikan image tu kecil ataupun medium ataupun large. Okey. Jadi dia akan kita boleh set lah yang ni kecil, yang ni sederhana, yang ni large. Okey, yang kecil, sederhana dan large ni ialah dia akan tunjukkan semasa kita play nanti. Okey, sebagai contoh di sini saya akan klik yang medium ni, yang tengah-tengah. So, kita tengok hasil yang setakat yang kita dah buat ni. Okay, kita boleh klik pada butang play. Okay, saya klik play. Okay, tadi ni tajuk. Okay, dan saya scroll. Dia keluar objektif pembelajaran macam ni. Okay, kita tak sentuh pada design dia kan. Tapi design dia dah siap-siap susun untuk kita. Okay, jadi bahan kita masuk teks dan gambar tadi. Okay, kita scroll lagi. Ni bahagian nota dia. Okay, nota yang pertama. Nota yang kedua. Nota yang ketiga. Keempat. Kelima. Ke-6, ke-7. Okey, habis. Okey, ni contohlah. Okey, setakat yang kita dah buat tadi. Okey, kita sambung edit. Kita klik pada button edit. Okey, kita dah masukkan nota tadi. Okey, seterusnya saya akan teruskan lagi. Setelah nota tadi, saya nak add lagi. Tetapi kali ni saya nak add heading lagi sekali. Okey, section yang seterusnya. Okey, adalah video penerangan. Ini contohlah. Video penerangan. Okey, ni heading dia. Okey, klik tambah lagi, saya akan masukkan kat sini saya akan masukkan media. Okey, sebab saya nak masukkan video, jadi saya akan klik pada bahagian media dan kita boleh pilihlah kita nak masukkan apa. Sebagai contoh di sini saya nak masukkan video. Okey, video saya tak nak drag daripada komputer, saya nak search kat sini. Okey, kita boleh search kat sini daripada beberapa sumber lah. Okey, daripada OneDrive, ni OneDrive kita lah. Kalau tak OneDrive online tak boleh. Mesti OneDrive kita.
ataupun Flickr, Bing Image, Picit ataupun YouTube. Okey, sebagai contoh saya nak masukkan image video daripada YouTube. Jadi saya klik pada YouTube. Okey, kita type kat situ sebagai contoh darab tahun 2. Ini tajuk kita lah, darab tahun 2. So dia akan keluarlah kat sini darab tahun 2. Ada tak? Okey, saya tarik. Okey, ada tak? Okey. Tengok yang kita nak, kita search lah. Kita scroll. Okey, sekejap darab tahun 2. Okey, sebagai contoh kita nak video ni. Okey video ni. Okey, ni contoh video saya sendirilah. Kalau cikgu nak guna video orang lain tak jadi masalah sebenarnya. Sebabnya YouTube punya regulation ataupun rules dia, kalau kita nak embed masuk video tu boleh selagi mana owner dia membenarkan untuk ni lah. Melainkan owner dia dah privatekan video tersebut, kita memang tak boleh nak embed masuk. Jadi kena faham lah, kalau YouTube tu maksudnya dia adalah public, melainkan dia privatekan video dia. Jadi kalau contohnya tersenarai kat sini, itu bermaksud kita boleh gunakan dan kita perlu respect lah hak cipta orang lain. Maksudnya kat sini kita jangan kata claim video tu kita punya. Kita boleh letaklah kredit. Okay, terima kasih kepada cikgu, nama cikgu ni atas sumbangan video dan sebagainya. Kita boleh kreditkan, tak jadi masalah. Okey, sebagai contoh saya klik pada video saya sendiri. Saya klik add. Okay, dia akan masuk ke bahagian video. Okay, jadi selesai untuk bahagian video. Okey, saya tambah lagi satu section yang di bawah ni. Kita mulakan dengan heading. Soalan kat situ satu, Cikgu Ridwan. Kalau file PDF boleh tak masukkan? Saya rasa macam boleh kan? Okey, boleh, tak ada masalah. File PDF boleh dimasukkan ke dalam nota ini. Okey, cuma dia tak embed pada PDF tersebut. Kena faham lah, dia takkan embed file PDF tersebut, cuma dia akan ubah bahan dalam file PDF tu menjadi susunan yang macam ni. Dalam ni, teks, image yang akan kat sini. Jadi kita boleh cuba nanti saya akan tunjukkan sesi yang sekejap lagi kita akan cuba untuk masukkan file PDF. Okay, cuba kalau nak embedkan tu, kita tak boleh embed masuk seketul macam tu. Tak boleh. Otherwise kita tukarkan dalam bentuk image yang macam saya buat nota ni tadi. Pasal tu saya masukkan image. Sebab image kita tak boleh edit. Tapi PDF ni sebab dia adalah bentuk teks dan image di dalam satu muka surat yang telah diportablekan. Jadi bila kita masuk dalam suite ni, dia akan ubah struktur tu. Maksud struktur asal dalam muka surat tu mungkin akan berubah. Cikgu Ridwan kena tengok ada dua soalan lagi. Okey, yang kedua, jadi kalau saya buat slide dalam Canva dan save to PDF, dia akan convert ke individual pages ke? Okey. Saya tak pernah cuba Canva. Nanti saya kena cuba dulu. Terima kasih pada soalan tu lah. Nanti kita akan Cikgu Ridwan, saya nak tanya sikit kalau macam tadi Cikgu Ridwan dia kena nak pilih video tu, dia kena scroll kan untuk cari video kita kan. Katakanlah kalau kita ni dah ada link dah, kita boleh copy dan paste terus tak kat situ dekat dia punya YouTube section tu. Kita kena scroll cari juga. Terima kasih. Saya cuba dulu Saya pun tak pasti yang tu. Okey, sekejap. Okey, sebagai contoh. Okey, sebagai contohnya yang ni saya delete sekejap. Okey, sebagai contoh saya nak tambah video. Okey, YouTube kan. Okey, sekejap saya cuba search. So saya cuba copy. Okey, boleh Cikgu Emily. Kita pastekan dekat link tu dekat bahagian search tu, dia akan terus point kepada video kita lah. Okey, terima kasih. Okey, jadi kita add saja, dia akan masuk. Okey, yang saya rasa itu lebih mudah lah. Kan, kalau kita nak search tu, kita dah ada kita punya link, kita copy, kita paste dekat situ, terus dia akan pergi kepada video kita. Okey, saya teruskan dahulu. Okey, Cikgu Akilah, saya dah jawab soalan tu. Kalau dah ada link, boleh copy and paste. Okey, kemudian saya terus kepada section keempat. Sebagai contohnya, saya nak buat bahagian untuk latihan. Okey, latihan, heading dia saya kekalkan latihan. Kemudian saya add teks lagi untuk beri arahan kepada murid saya lah. Okey, sila jawab. Latihan live worksheet berikut ni contoh saja. Okey, enter. Okey, dan saya copy link yang saya dah ada. Sekejap. Okey, saya copy link live worksheet ni, saya masukkan. Okey, saya klik yang ni, kemudian saya jadikan dia sebagai link lah.
Okey, jadi dia akan jadi link macam ni. Okey, baik. Lebih kurang macam ni lah. Jadi daripada atas tadi, kita dah masuk objektif pembelajaran dia, kemudian nota, kemudian video penerangan dan diikuti dengan latihan. Okey, baik. Setelah kita dah selesai masukkan bahan kita ni, kita boleh try play tengok. Okey, play ni dia akan masuk design yang pertama dulu lah. Maksudnya kalau contohlah kita tak bersetuju ataupun kita tak rasa macam design ni tak cantik lah, kita boleh ubah nanti. Okey, ni saya nak tunjuk dahulu. Okay, image tadi saya dah pilih medium, jadi dia punya size agak besar. Tetapi cikgu jangan risau, kalau murid kita pakai device handset, Sway akan automatic customizekan size itu bagi fit ke dalam handset. So dia tak akan jadi image besar sampai ke kanan, tak. Dia akan automatic adjust size image tersebut di dalam paparan handset. Okey, ni contoh dia. Okey, kalau tengok kat sini dia buat secara ke kanan. Okey, yang ni pun kita boleh ubah suai nanti. Okay, kalau kita tak nak ke kanan, kita nak ke bawah boleh, tak jadi masalah. Okey, ni contoh latihan. Okey, habis. Okey, kenapa saya buat header tadi untuk satu bahagian. Kalau cikgu perasan, dia akan jadi lebih tersusun. Satu. Yang kedua, saya ada terangkan tadi, kalau kita nak tengok directory kita punya bahan tu, kita boleh klik pada butang yang ada macam bulat kat bawah ni. Okey, saya klik sini. Dia akan keluar macam ni. Ni home, kemudian objektif pembelajaran, yang ni nota, yang ni video penerangan, yang ni latihan. Kalau kita tak buat header, dia tak akan keluar macam ni. Di pasal tu kita penting ni kita buat header dahulu untuk setiap section tersebut. Supaya nanti kalau contoh ada bahan 10 bahan, kita boleh susun, kita boleh jadikan dia directory yang menarik macam ni. Jadi mudahlah murid kita nak navigate ke satu menu kalau bahan kita terlalu banyak. Jadi kat situ pentingnya untuk kita wujudkan header. Okey, ni dah selesai kita masukkan bahan. Okey, seterusnya kita kembali kepada menu edit sebab kita nak pergi kepada yang design pula. Okey, tadi kita dah tengok pada storyline. Okey, bahagian tepi storyline ni dia ada satu lagi pilihan iaitu design. Kita klik pada design. Okey, dan di bahagian design ni, okey, dia akan keluarlah design ni. Okey, dan untuk kita pilih design, kita klik pada button belah kanan ni style. Dan dia akan keluar satu pilihan menu di sini. Okey, inilah menu yang saya katakan tadi untuk kita pilih style kepada site kita ni. Okay, kalau kita tak nak, sebagai contohnya kita tak nak horizontal, kita boleh pilih vertical. So dia akan ubah vertical, dia akan ubah ke bawah macam ni. So kalau kita tak nak bentuk vertical lah, horizontal lah. Ataupun kalau tak nak vertical, kita nak jadikan bentuk macam slide, macam ala-ala PowerPoint, boleh. So dia akan satu slide ke satu slide lah. Jadi kita kena gunakan button tekan next ni. Okay, next dan terus next. Tapi dia bukan macam betul-betul petak macam slideshow tu, tak. Tapi dia susun bahan kita tu dalam bentuk slide kalau kita nak. Okay, kalau tak nak kekalkan dalam bentuk vertikal pun boleh. Jadi yang ni kita boleh susun dia macam tu. Okey, itu dah selesai untuk bahan tersebut. Okey, kemudian kita nak pilih style pula. Di sini ada banyak style. Sebagai contoh kita tak nak style ni, kita pilihlah style lain. So dia akan ubah untuk kita. Macam ni. Kalau tak nak style merah ni, ambil yang hijau, yang turquoise ni. So dia akan ubahlah style ni. So kita jimat masa di situ dengan cara kita pilih saja style-style yang ada. Kalau kita nak cepat, kalau kita ada banyak masa, maksudnya cikgu betul-betul mementingkan design yang perfect, cikgu boleh customize setiap satu design ni. Cikgu boleh customizekan. Cikgu klik customize ni, ada boleh pilih lah color dia. Kemudian kalau cikgu rasa macam background konsep darab ni macam tak sesuai sebab dia macam redundant dengan darab ni kan, cikgu buanglah background ni. Dan kita boleh pilih lah sama ada animation size dia nak moderate ke, intense ke, kita boleh pilih. Dan juga font. Font dia di sini, font dia bukan maksudnya dia akan cadangkan font combination font yang agak menarik untuk kita lah. Kita boleh pilih kat sini. Okey, kalau kita nak customize. Okey, ini dari segi style lah. Okay, kalau contoh cikgu tak nak style tadi, cikgu nak ambil yang macam fancy sikit, saya ambil yang orange yang bawah ni. So dia akan jadilah fancy sikit. Cikgu perempuan sukalah macam ni kan. Cikgu perempuan atau murid-murid perempuan sukalah design-design macam ni. Kita boleh gunakan. Jadi cantik sebenarnya site yang kita boleh bangunkan. Okey, sini. Okey, boleh setakat ni Boleh? Okey, kalau boleh saya akan teruskanlah. Okey, tadi saya ada sentuh tentang style dan satu lagi istilah yang saya sebut tadi adalah remix. Okey, remix ni ialah kita boleh klik button remix ni untuk dia cadangkan design.
Okey. Macam tadi kita pilih kan, yang ni dia cadangkan design. Okay, contoh saya klik pada remix, dia akan cadangkan design. Okey, contohlah yang ni dia jadikan design dia macam blue black. Black and white, blue black and white. Kemudian nota adalah yang berwarna macam ni. Jadi design dia akan jadi macam ni. Okay, tapi walaupun cikgu tekan remix, cikgu still boleh ubah style yang cikgu nak lah. Nak jadikan dia vertical balik, klik vertical. Dengan design yang sama, so dia akan teruskan design tersebut. Cuma kita ubah saja cara kita scroll bahan tersebut. Jadi kalau tak puas hati lagi, cikgu klik pada remix. So dia akan ubah lagi. Jadi macam kalau cikgu rasa cantik lah di background macam ni, cikgu boleh teruskan. Kalau tak nak, remix lagi. So dia akan tukarlah kepada design yang ada kat situ. Okay, remix lagi. Okay, ni contoh-contoh dia. Okay, yang ni dia tukarkan dia design ni. Okay, kita masih lagi boleh customizekan. Nak jadikan vertical. Sebab saya suka vertical. Sebab reason dia ialah murid kita suka scroll macam ni kan. Scroll naik tangan ke atas kan. Tu sebab saya suka vertical tu. Sebab kalau horizontal tu boleh. Jadi sebenarnya saya skala macam ni pun tak jadi masalah. Jadi terpulang kepada masing-masing lah cara dia. Okay, jadi terpulang pada cikgu. Okey, saya tekan remix lagi. Tengok design yang lain pula. Okey, ni contoh design yang lain. Okay, remix lagi. Okey, dia warna putih belakang. Okey, remix lagi. Cikgu remix lah sampai cikgu rasa macam okey dah. And then cikgu nak customize sikit-sikit je. Okey, contoh saya dah okey dah dengan yang ni. Okey, cuma saya nak customizekan dari segi mungkin dari segi warna dia kot. Okey, kat sini. Color inspiration dia. Okay, kita pilih. Okay, dan kita boleh pilih kat bawah ni color palette dia. Jadi sebenarnya kalau design black and white ni dia tak banyak pilihan lah. Jadi kalau cikgu rasa macam tak mau, cikgu remix je lah. Macam tak cantik kan. Cikgu remix. Okay, macam tu. Remix lagi. Jadi kerja remix ni boleh buat bila-bila masa, banyak kali pun boleh. Tak jadi masalah. Okay, jadi kembali kepada yang asal tadi. Lebih kurang macam ni lah. Okay, itu je yang kita boleh buat untuk remix. Okay. Okay, contohlah cikgu dah berpuas hati dengan bahan tersebut. Okay, cikgu boleh play sekali lagi. Kita tengok bahan tersebut macam mana hasil dia. Okay, kalau cikgu rasa tak nak tulisan ni, cikgu boleh ubah dekat bahagian customize nanti. Okay, ni bahan-bahan dia lah. Nota, kemudian. Okay, kalau cikgu perasan dia ada efek. Bila dia scroll, dia akan keluar bahan tersebut. Itulah efek yang interaktif yang ada dalam Microsoft Sway. Okey, video penerangan. Okey, video penerangan ni kecil kan? Cikgu rasa macam tak sesuai lah kecil. Jadi cikgu boleh klik edit, kembali pada storyline. Okey, kat bahagian ni cikgu boleh tukar dia punya emphasize dia. Tadi memang automatik dia kecil, tapi kalau cikgu nak jadikan dia besar, boleh klik pada instance ataupun boleh klik pada moderate. Okey, jadi kalau kita klik moderate, video dan nanti dia akan jadi besar juga. Dia akan jadi sederhana besar lah. Tadi kecil je kan. Jadi dia akan jadi besar. So nanti murid bila buka site ni, dia akan terus play kat sini. Dia tak akan buka ke tempat lain. Untuk yang YouTube lah. Okay, tetapi untuk yang kita embed latihan, yang kita masukkan link, kita memang dia akan buka di tempat lain. Okay, yang ni kena klik OK. Dia baru dia buka di tempat lain. Macam tu. Okay. Setelah kita selesai lah kita punya buat site ni, okay, sebagai contohnya dah selesai. Okey, jadi kita boleh terus kepada share. Macam mana kita nak share kepada pelajar kita? Okey, kita klik pada share. Okey, di sini ada dua fungsi yang cikgu nak faham. Okey, share dia ada kat sini, anyone with the link can access the Sway. Cuma kat sini kita nak izinkan dia edit atau dia view saja. Kalau contohnya site yang cikgu buat, Sway ni yang cikgu buat ni, cikgu nak share kepada pelajar dan minta pelajar edit, kita klik pada edit. So dia akan bagi menu untuk siapa yang ada link ni, dia boleh edit kandungan dia. Tetapi kalau cikgu nak bagi dia hanya boleh view sahaja, okay, macam contohnya kita buat bahan kan, kita nak bagi murid kita tengok je, jadi kita kekalkan view dan dia akan bagi kepada kita link lah, dan link ni kita boleh copy dan kita boleh pastekan dekat mana yang kita nak. Okay, sebagai contoh saya pastekan dekat ruangan chat kita ni lah, chat Zoom kita hari ni. Okay, jadi cikgu-cikgu boleh try buka kat situ. Cikgu-cikgu boleh view. Contoh site yang saya buat tadi. Jadi itulah cara untuk kita kongsikan kepada pelajar kita.
Okey, boleh cikgu? Saya harap boleh dapat cara untuk bermula daripada create new tadi. Okey. Kalau boleh saya akan teruskan lagi. Okey, ada satu lagi cara membina laman pembelajaran, tapi kali ini kita nak start from document. Okey. Jadi yang ni cara yang kedua lah. Cara yang pertama tadi kita start daripada create new, maksudnya kita mulakan daripada yang baru. Okey, cara yang kedua ialah kita nak start from document. Okey, dokumen macam mana yang saya masukkan kat sini? Okey, sekejap saya akan tunjukkan contoh dokumen dia. Okey, daripada folder yang sama tadi dia ada satu file nama contoh nota kemahiran proses sains. Okey, sorry cikgu, saya bukan cikgu sains. Cuma saya copy bahan ini daripada laman cikgu ni, cikgu Risha Azhara. Jadi saya nyatakan sumber dia. Sebab saya minta izin lah untuk saya nak gunakan bahan dia, jadi saya ambil, saya letak sumber dia, jadi cikgu-cikgu boleh rujuk sumber asal di sana. Saya copy masuk dalam Word macam ni. Okey, ni kemahiran proses sains lah, nota kemahiran proses sains. Okey, ni contoh nota dia. Okey, jadi saya tutup dulu nota ni. Okey, sebenarnya kalau cikgu nak lagi jimat masa, okey, cikgu boleh mulakan sway. Okey, kita patah balik. Okey, saya patah balik. Saya buka balik sway.office.com ni. Kita boleh mulakan nota daripada sebuah dokumen. Okey, daripada satu dokumen lah. Okey, macam contoh tadi saya dah tunjukkan nota dia. Okey, jadi kita boleh klik pada menu start from a document. Okey, tadi kita create new. Tapi kali ni kita nak create pada from a document. Jadi kita klik pada yang ini. Okey, dan kita pilih bahan yang kita dah ada. Sebagai contoh tadi nota kemahiran proses sains. Jadi klik yang ni. Okey, dan Sway akan proseskan bahan tersebut dan dia akan susun ke dalam storyline dalam Sway. Okey, dia akan susun macam ni. Kemahiran proses sains tajuk dia. Kemudian dia ada memerhati, kemudian mengukur, membuat inference, okey, berkomunikasi, mengelas, semua sekali itulah. Okey, jadi kat sini kalau cikgu tak nak kekalkan struktur asal dia, maksudnya tak nak tambah apa-apa dah, cikgu boleh tengok, kita try tekan play tengok apa yang berlaku. Nota dalam Word tadi dia terus tukar kepada laman Sway yang interaktif macam ni. Memang sangat memudahkan lah. Kalau cikgu ada nota yang cikgu rajin sangat buat nota dalam bentuk Word tu, cikgu boleh masukkan dalam site ni. Jadi orang lain pun boleh tengoklah nota tersebut. Dan tapi bentuk dia lebih menarik lah. Dia akan keluar macam ni. Dan seperti biasalah, nota ini kita boleh edit. Kalau cikgu rasa macam tak nak design dia macam tu, kita klik pada design, kita boleh ubah design dia. Style dia tu. Okey, cikgu boleh ubah lah. Kalau tak nak macam tu, cikgu boleh ubah yang lain juga. Macam dia sama macam proses yang kita buat tadi lah. Okey, soalan yang seterusnya. Bolehkah import nota daripada PowerPoint? Okey, baik. Sebenarnya boleh nota dalam PowerPoint, cuma beza dia ialah kalau dalam PowerPoint ni saya pernah cuba, tapi hasil dia kurang memuaskan. Maksud saya kenapa kurang memuaskan? Sebab dalam satu slide biasanya kita letak teks kan? Teks dan image. Kedudukan teks dengan image tu kadang-kadang dia berselerak sikit. Nanti saya tunjuk apa perbezaan ya. Macam tadi sign nota dalam Word tadi, dia berturutan ke bawah macam ni, elok je kan. Okey, ni sebagai contoh dia. Tapi kalau nota daripada PowerPoint, boleh cikgu cuba, tapi macam setakat saya cuba ni, dia punya hasil tu tak berapa nak memberangsangkan lah. Maksud saya kena ubah balik struktur dia balik, susun balik elok kan. So untuk PowerPoint saya kurang recommended sikit lah buat masa ni. Tapi kalau cikgu nak cuba, boleh cuba. Tak ada menjadi masalah. Sebenarnya boleh je PowerPoint, Word ataupun PDF. Excel tak boleh cikgu. Okay, setakat ni boleh 3 saja, Word, PDF ataupun PowerPoint. Ini contoh nota tadi lah. Okay, kalau cikgu nak ubah dia punya style, ubahlah. Macam tadi sama je. Proses dia kita klik saja. So dia akan jadi nota dia dalam bentuk yang berlainan sikit lah. Dia punya style. Ataupun klik yang ni ke. So macam ni. Dan jadi memudahkan cikgu ni. Okey, bolehkah import nota dalam tulisan Jawi ataupun bahasa Arab? Okey, yang ni saya tak pasti cikgu. Sebab saya belum pernah cuba lagi untuk Jawi ataupun bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Arab tu saya rasa mungkin boleh. Tapi Jawi tu yang susah sikit. Sebab tulisan Jawi dia ada font khas. Dia bukan menggunakan font asal dalam keyboard. Jadi saya rasa Jawi mungkin ada problem sikit. Tapi kalau bahasa Arab mungkin boleh. Okey, mungkin boleh cuba juga Cikgu Emily. Savekan PowerPoint itu dalam format PDF dulu. Okey, boleh cuba nanti. Untuk savekan dalam PDF dan upload. Cuba upload lah. Okey, jadi
sangat mudah kalau cikgu nak buat bahan, dah ada bahan tu, kita cuba. Okey, kita tak apa, kita cuba dulu. Contohlah saya ambil satu slide. Saya ada tak? Okey, ada sekejap. Okey, saya masukkan nota dalam PowerPoint. Okey, ni nota asal dia dalam bentuk PowerPoint kan. Okey, ni PowerPoint yang saya buat. Contoh. Okey, dah ada pengiraan apa semua ni kan. Okey, baik, ni contohlah nota-nota dia. Okey, kita nak cuba tengok apa perbezaan dia kalau guna Word ataupun gunakan PowerPoint. Okey, kalau kita direct gunakan PowerPoint, kita start from a document. Kita masukkan PowerPoint tersebut. Okay, ni kalau guna PowerPoint tapi kalau guna convert kepada PDF lagi kita cuba juga, Cikgu Emily, jangan risau. Kita sama-sama explore lah petang ni sebab saya pun bukan semua benda saya tahu. Jadi daripada soalan-soalan cikgu tu mungkin boleh membantu saya untuk tahu perkara yang baru pula lah berkaitan dengan SWAY ni. Okey, baik, ni saya tunjuk contoh. Okey, saya masukkan tadi ialah tadi slide dia kita dah susun elok, tapi bila datang kat sini dia agak ni lah sikit. Dia agak berterabur sikit. Okey, tapi kita tengok hasil dia still boleh lah kan. Cuma dia tak ada header macam Word tadi. Kelebihan guna Word ataupun ni tadi, dia elok, dia ada header dia sendiri. Dia macam ni je lah. Dia benar, bagi saya dia agak berselerak daripada sudut asal dia lah. Okey, sekarang ni kita cuba pula kalau cikgu nak tukar pada PDF dulu. Okey, sekejap saya cuba. Kita cuba sama-sama. Okey, mode ni. Saya buka dulu nota ni. Kemudian saya save ke dalam bentuk PDF dahulu. Apa yang jadi? Okey. Okey, jadi saya dah save pada PDF dulu. Okay, jadi saya tutup yang ni. Okey, dan saya kembali kepada SWAY ini tadi. Saya back balik. Okey, saya klik pada SWAY dan saya mulakan daripada dokumen yang baru. Okey, jadi saya ambil PDF ni. Tengok tu, macam mana hasil dia. Tak besar mana file dia. Okey, sekejap. Okay, saya mulakan sekali lagi. Sekali lagi. Okey, saya klik balik. Boleh tak? Macam mana hasil dia? Okey, sementara tu saya nak tunjukkan satu contoh lagi. Okey, yang ni bukan laman pembelajaran lah. Okey, sebagai contoh lah, cikgu nak present kertas kerja untuk camping misalnya. Okey, saya ada bagi contoh dalam folder tu. Okey, contoh kertas kerja untuk perkemahan bersepadu. Ni saya ambil contoh sajalah yang camping yang lepas. Okey, sebagai contohnya. Okey, inilah kertas kerja asal dia macam ni. Okey, jadi kita nak present kepada rakan-rakan kita semasa mesyuarat misalnya. Okey, jadi kita boleh try upload yang ni. Okey, sebenarnya kita boleh juga sejak kita klik pada start ni. Kemudian kita klik pada kertas cadangan ni. Okey, kita tengok macam mana dia setelah kita upload. Ini contoh kertas kerja. Yang ni bukan laman pembelajaran cikgu. Yang ni contoh kertas kerja daripada Word. Okey, dah siap dah yang tadi. Okey, kita tengok dulu yang tadi. Okey, walaupun kita dah tukar kepada PDF, okey, sebenarnya dia akan jadi macam ni juga. Maksudnya slide tu dia takkan jadi image satu slide. Dia akan tangkap gambar image tu dan juga perkataan yang ada dalam tu. Okey, jadi kita tengok, kita play hasil dia. So dia akan jadi macam nilah. Okey. Data. Okey, macam ni. Kemudian bahan-bahan tersebut. Yang mana yang kita groupkan, dia masuk lah. Yang mana yang kita tak groupkan tu dia tak ada. Dia akan jadi macam ni lah. So, bagi saya susah jugalah bila tengok macam ni kan. Alamak, banyaknya nak kena edit kan. So, disebabkan tu saya tak upload direct PowerPoint tu. Sebab bila upload PowerPoint, sebab kita banyak masukkan image dan komponen-komponen lain dalam PowerPoint. Jadi kadang-kadang dia macam lari sikit lah daripada susunan asal tu. Jadi kita nak edit tu quite susah juga. Kita akan ambil masa yang lama untuk edit pula satu persatu ni. Jadi saya tak cadangkan cikgu terus upload slide tu. Okey, tapi kalau cikgu nak gunakan juga bahan daripada slide, apa yang saya buat ialah, ini satu cara dia lah. Caranya ialah saya convertkan slide tersebut dalam bentuk image. Kan kita boleh save sebagai image kan. Ni sebenarnya asal daripada slideshow ni sebenarnya. Kita buat slide ni, kita save sebagai image. Bila dia save sebagai image, dia akan baca objek ni sebagai image. Jadi bagi saya lebih ni lah, sebab kadang-kadang kita dah cantik-cantik design dalam kita punya PowerPoint, tiba-tiba masuk dalam SWAY dia berselerak kan. Jadi lebih baik kalau kita save pada image dahulu,
kemudian barulah kita masukkan sebagai image ke dalam kita punya Sway. Okey, ni contohlah kalau kita masukkan direct PowerPoint yang kita convert kepada PDF, baru masuk dalam ni dia akan jadi macam ni. Okey, dia akan baca macam tu. Okey, tunjuk contoh yang seterusnya ialah yang kita kerja tadi. Okey, ni kita cadangan perkemahan yang saya buat tadi, yang saya upload tadi. Okey, dari dalam bentuk Word kan, apa yang berlaku bila kita play, dia akan jadi satu susunan yang bagi saya cantik lah. Kita cadangan perkemahan. Okay, jadi nak present dekat orang lain kan, tarikh bila, okay, pengenalan. Kemudian nama program, matlamat, objektif, tema, tarikh pelaksanaan, okay, kumpulan sasaran, okay, dan seterusnya. Macam itulah. Okay, dan ini yang boleh kita gunakan untuk jimatkan masa. Okay, jadi sebenarnya kalau bahan kita banyak teks, dia mudah juga untuk kita masukkan berbanding dengan lebih banyak gambar. Sebab gambar ni dari segi arrangement dia, kalau contohnya dalam Word, bagi saya yang banyak kali saya cuba, Word lagi senang untuk kita masukkan dalam Sway ni berbanding dengan PowerPoint. Jadi kalau PowerPoint cikgu nak kekalkan struktur asal dia, cikgu ubah ke dalam bentuk image dahulu, lepas tu baru upload macam saya tunjukkan pada yang kali pertama tadi, tutorial yang pertama tadi, iaitu kita upload image. Yang tu dia lebih tersusun lah berbanding dengan kita direct upload kita punya PowerPoint lah, macam tu. Okey, cikgu? Betul cikgu Mizah. Kita convert ke image lagi kemas. Betul. Lepas tu saya convert kepada image dahulu. Jadi Sway tadi yang saya tunjukkan pada cikgu-cikgu pada awal sesi tadi tu, yang ni pun memang saya dah convert siap-siap kepada image lah. Jadi dia akan jadi satu susunan yang cantik lah. Dia tak lari daripada design dia. Jadi mudah untuk kita masukkan di dalam ni. Cuma kita boleh tambah dia lah caption kalau kita nak. Okey, baik. Jadi saya rasa itu saja kot lah perkongsian saya pada petang ni. Jadi kalau ada soalan, cikgu boleh utarakanlah di bahagian chat, ruangan chat, ataupun cikgu boleh onkan mic dan tanya kot. No? Jangan malulah cikgu kalau nak tanya. Okey, macam mana nak besarkan saiz dalam Sway? Okey, ada soalan dah doktor. Saya jawab dulu boleh doktor? Boleh. Okey, baik. Okey, baik. Jadi sebenarnya dalam Sway ni dia tak ada saiz font besar kecil tau. Dia macam automatic lah. Okey, tetapi kalau cikgu nak teks tu besar, cikgu klik pada emphasize lah. Nanti secara automatik waktu dia generate nanti dia akan besarkan tulisan tersebut. Okey, kalau cikgu dia tak ada pilihan lah kita nak besarkan font atau kecilkan font. Dia macam tu. Sebab dia secara automatik dia memang begitu. So dia tak macam Word lah. Maksud kita nak besarkan lagi perkataan darab ni, kita hanya boleh edit teks saja, sama ada kita jadikan dia emphasize ataupun accent ataupun link, tu saja. Dia tak ada lah menu untuk kita besarkan font. Takat tu je lah dia punya fungsi dia. Dia tak ada untuk tukar size font. Itu saja jawapan saya untuk Cikgu Brian Lee. Tapi nampak huruf tu besar juga bila you buat full page tu kan. Ya, betul. Ini contoh lah. Jadi kalau saya rasa cikgu-cikgu boleh bangunkan site yang lebih bagus daripada saya pada petang ni kan. Mungkin ada idea yang lebih menarik, yang lebih berkesan untuk murid cikgu. Cikgu lebih tahu tentang murid cikgu. Jadi saya harap pada petang ni perkongsian saya ni dapat memberi idea lah kepada cikgu, dan cikgu boleh cuba untuk bangunkan laman pembelajaran cikgu sendiri. Mungkin selepas ni mungkin asal ramai daripada peserta kita ni yang akan ada koleksi laman pembelajaran yang interaktif macam ni. Jadi saya harap macam itulah daripada cikgu-cikgu semua, rakan peserta sekalian. Okey. Jadi kalau ni kita teruskan lagi, kalau ada sesi soal jawab lah kot, kalau ada lagi lah yang tertinggal. Baik, terima kasih kepada Cikgu Muhammad Rizwan bin Muhammad Taib atas perkongsian yang sangat bermakna. Rasanya macam Cikgu Rizwan cakap tadi, lepas ni cikgu kita dah boleh buat laman pembelajaran sendiri. Sebenarnya bila saya tengok tu, saya rasa banyak benda yang boleh dimanfaatkan kepada cikgu. Kita boleh buat kita punya laman sendiri. Waktu yang sama kita boleh share dengan cikgu lain. Lepas tu pada murid, mereka boleh buat juga untuk kemahiran mereka, hands on kepada mereka. Waktu yang sama mereka develop juga kemahiran dan pengetahuan. Dan kepada kita ni semua, bagi saya ini satu yang baru lah. Saya selalu aja ketinggalan bab-bab digital ini. Tetapi melalui sesi ini banyak benda yang saya dapat.
teroka juga, dapat ilmunya yang saya kira sangat baik. Kadang-kadang bila kita jadi cikgu ni, kadang kita lupa juga yang kita dah bagi pada murid, yang kita dah teroka banyak perkara, kadang dia tak jadi akal, dia macam tak dapat nak disimpan kan. Kita tak sekalikan. Tapi ini saya rasa dah macam dapat satu koleksi lah kalau kita boleh lakukan begitu kan. Kita ada soalan lagi tu Cikgu Ridwan. Kita tengok. Okey, tadi ada cikgu tu tanya boleh tambah muzik tak? Okey, saya try tu. Okey, sebenarnya kalau ikutkan di sini dia boleh tambah audio sebenarnya. Tapi saya tak pasti audio tu dalam bentuk yang macam mana sebab saya pun tak pernah cuba. Jadi saya harap cikgu-cikgu boleh cubalah. Mungkin audio ni saya rasa dia tak jadi background muzik, dia akan jadi satu button yang murid boleh tekan play saja. Okey, kita cubalah. Dalam tu kan boleh tak Doktor? Saya betul, cuba betul, boleh. Betul, okay, kita terus buat. Cikgu Ridwan pun kira sambil tu belajar ni. Ya, betul. Saya pun tak pernah cuba. Jadi terima kasih kepada cikgu yang bertanya. Okey, saya tengok ada muzik apa. Alamak. Saya tak ada muzik dalam laptop ni. Okey, sekejap. Tak ada muzik lah dalam ni nak tunjuk. Okey, nanti cikgu cuba sendiri boleh tak cikgu? Sebab saya tak simpan muzik dalam saya punya komputer ni. Sebab sekarang ni kan zaman kita stream online kan. So nak dengar muzik semua dalam YouTube Music ataupun dan Spotify dan sebagainya. Jadi tak ada muzik dalam ni, saya nak tunjuk contoh. Okey, ataupun macam inilah saya try download satu muzik boleh? Saya cari dulu kan Doktor? Boleh. Okay, sambil tu saya baca ni, Cikgu Siti Rafiqah kata boleh buat aktiviti PBL murid untuk catch up plan. Ya, betul. Laman pembelajaran interaktif. Pilih topik sendiri. Betul tu? Betul. Okey Doktor, saya dah jumpa muzik, baru teringat. Muzik background muzik untuk simple je. Okey, contohlah ni muzik dia. Okey, saya upload ke sini, saya drag ke sini. Okey, dia ambil masa sikit lah untuk upload. Agak lama juga kot. Saya tengok. Okey, dia akan keluar kat bawah ni. Kalau perasan ada pun macam garis tu kan. Maksudnya tengah upload. Okey, start dia processing sekejap. Okey, jadi kalau cikgu upload muzik mungkin dia akan ambil masa yang lama sikit lah. Macam ni dia processing lah. Okey, sementara tu kita boleh cerita pasal lain dulu kot. Sementara tunggu muzik ni siap upload dulu. Boleh. Kepada para peserta, saya nak ingatkan kita dah Urus Setia telah meletakkan link kehadiran dalam ruangan chat ini. Jadi kita boleh isi link kehadiran. Selepas mengisinya, tentulah tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu akan dapat sijil. Menyebut tentang SPL KPM, cikgu kena isi sendiri nanti sebab cikgu kena sertakan atau tunjukkan sijil yang cikgu dapat itu. Ya. Tapi tak ada masalah, sekolah dia akan endorse saja sebab dah ada sijil dan yang kita keluarkan, tak ada masalah. Cikgu kan tengok kan, banyaknya yang mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Ridwan ni dalam chat ni. Satu perkongsian yang baik. Alhamdulillah. Kita dah letak dalam tu link kehadiran. Siapa yang terlepas, sila isikan dulu link kehadiran. Dan sesi ataupun recording pada hari ini seperti biasa selewat-lewatnya pada hari Ahad akan diuploadkan dalam portal CDL. Juga telah dipaparkan oleh Urus Setia untuk cikgu-cikgu boleh layari ke ke laman connecting.my itu supaya boleh dapat melihat ke 20 siri yang kita dah sediakan di situ. Semuanya ialah yang kita rekodkan lah, insya-Allah. Ya, baik. Tu macam dah okey tu Cikgu Ridwan. Okey, baik. Jadi sebenarnya kita boleh upload. Okey, saya tunjuk balik. Ni paparan kalau kita dalam storyline, dia akan keluar image macam ni lah, maksud dia dah selesai. Okey, kalau kita play nanti, dia akan keluar dalam bentuk macam ni. Sekejap okey, kita scroll. Okey, saya masukkan. Jadi akan perlu bentuk macam ni lah. Maksudnya murid kena klik play kat sini dulu. Baru dia boleh play muzik tersebut. Okey, tapi kalau kita nak gunakan muzik ni boleh juga sebenarnya kan. Sebagai contohnya, dia sebenarnya bukan muzik pun, sebenarnya lebih kepada contohnya cikgu rakam penerangan cikgu dalam bentuk audio. Cikgu boleh masukkan untuk selitkan di bahagian nota-nota tu. Terima kasih kepada cikgu yang bertanya dan dapat idea yang baru pula pada petang ni. Alhamdulillah.
Betul. Ah, Okey, bagus. Ilmu baharu, ilmu ya tambahan. betul. Ya, ilmu tambahan. Jadi itulah di situlah pentingnya kita berbincang, bersoal jawab supaya kita saya sendiri pun tak pernah cuba tapi cikgu tanya. Jadi depan ni kita boleh sama-sama explore ilmu yang baru tu. Alhamdulillah. Ada satu soalan ni tanya tapi ini bukan tentang apa yang kita belajar, tanya tentang sijil ni. Dah ada sijil perlu bagi laporan juga kepada SU ladap sekolah. Ini bergantung kepada sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Ada pentadbir yang minta dibuat demikian, ada yang pentadbir yang tidak. Jadi itu atas kehendak pentadbir sekolah lah kalau mereka perlukan. Mungkin cikgu juga akan lepas ni boleh buat in-house training, perkongsian PLC dengan guru-guru di sekolah masing-masing. Sebab kita ini dari serata negeri yang bersama-sama pada hari ini kan. Kita baca ramai yang kata terima kasih pada Cikgu Ridwan, terima kasih. Saya baca lagi kalau ada ni Cikgu Ridwan. Tak ada saya rasa. Baik. Kalau tak ada lagi, saya juga nak ucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kepada Cikgu Ridwan Muhammad Taib atas perkongsian hari ini, ilmu baharu yang kita sama-sama timba dan teroka. Kita sebagai peserta dapat banyak ilmu baharu kepada Cikgu Ridwan, dapat juga sesuatu yang baharu daripada cikgu-cikgu peserta yang ada hari ini. Dan saya mendoakan agar ilmu ini bermanfaat kepada kita, dapat kita guna pakai. Hari ini ialah minggu pertama kita baru masuk gear, orang kata kan, sesi persekolahan akan bermula pada hari Ahad dan Isnin ini. Jadi saya harapkan apa pun yang kita pelajari itu kita akan dapat guna pakai kan, supaya lebih bermanfaat dan menjadikan kita lebih mudah untuk meneruskan kerja buat kita. Sebab cikgu hari ini dan hari-hari yang mendatang corak pengajaran dan pembelajaran untuk diri kita dan anak didik kita telah berubah. Jadi kita harus lebih ke depan daripada anak murid kita. Kita harus meneroka sesuatu yang baharu dan kita harus menambah ilmu kita, insya-Allah. Jadi cikgu sekalian, kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan dengan tajuk yang lain. Pada minggu hadapan kita akan bersama dengan seorang lagi rakan kita iaitu Mr. Rajinder Singh. Kalau yang dah biasa akan panggil Sir Raj. Beliau akan bersama-sama kita pada minggu depan 14 hari bulan pada hari Jumaat jam 3 hingga 4:30 petang juga insya-Allah. Dan sebelum berakhir seperti biasa sila bukalah wajah-wajah yang indah itu untuk kita abadikan, kita ambil gambar supaya semua orang akan boleh, kami terutamanya mendapat nak dokumenkan, dan ini adalah kenangan untuk sesi yang ke-20. Kita ambil gambar. Saya mohon Cikgu Ridwan pun boleh, Emily tolong, Ursitia tolong. Saya bab ni memang tak pandai, jadi nanti sengit-sengit. Jadi tolong ambilkan gambar, nanti share dalam grup kita. Kita ada hari ini tadi lah 153 peserta, insya-Allah. Alhamdulillah. Ustaz Wan pun ada tu, saya nampak. Ada berapa muka surat? Ada 3 muka surat ni. Ramai cikgu yang dah dapat sijil dah. Cantik sijilnya, kata cikgu. Bagi pihak Cikgu Ridwan, saya nak jawabkanlah sama-sama pada yang semua bagi ucapan terima kasih ni. Ya, sama-sama semua. Jadi saya harap pada petang ni kita dapat memanfaatkanlah ilmu tu. Jadi saya pun dapat daripada orang lain sebelum ni. Jadi share pada cikgu, dan saya harap cikgu boleh sharekan, sebarluaskan kepada rakan-rakan guru yang lain juga. Supaya kita sama-sama dapat manfaat. Itu harapan saya lah. Ya, ada cikgu yang tanya macam mana nak dapat info lagi. Pergilah ke laman Connecting Dots Learning itu. Di situ akan ada info-info terkini untuk setiap minggu sesi kita, insya-Allah. Selain daripada pentadbir sekolah lah. Ramai cikgu yang tak juga buka. Boleh tengok dalam Facebook Datuk Dr. Amin Senin pun ada, dan rakan-rakan yang lain mesti ada setiap minggu.
Terima kasih sekali lagi. InsyaAllah kita jumpa pada hari Jumaat minggu depan, 14 hari bulan Januari 2022 pada hari Jumaat dan jam 3 hingga 4:30 petang. InsyaAllah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam, bye. Terima kasih Cikgu Rizwan. Terima kasih semua. Terima kasih Cikgu Rizwan. Ya, Terima kasih Kita nak Cikgu balik. Zalina.